إلى حضرة النبي المصطفى آمين الكرام. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله على الله توكلنا. Sahabat bayo Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Maka sebab bersalahan akwal ini bahawasanya adalah Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu masuk ia ke Baghdad dan adalah mereka mendirikan Jumaat dua tempat. Yang Baghdad mendirikan Jumaat dua tempat. Maka tiada diingkar atas mereka itu. Maka kesalahan-kesalahan sahabat pada mentakwilkan sebabnya atas beberapa aujah atau beberapa kaul, beberapa jalan. Dan yang terlebih asahnya, terlebih sahihnya sebab masyaqqah. Ya, sebab masyaqqah berhimpun. Mana tempat sembahyang tu dah sempit, maka bolehlah dibuat dua. Itu yang ditakwilkan ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad. Ya, dan mereka itu mendirikan Jumaat dua tempat dan satu qaryah tu. Jadi ditakwilkan maksud itu ialah tempatnya tidak mencukupi, maka dibuatlah tempat satu lagi. Dan yang terlebih asahnya sebab masyaqqat berhimpun. Mana payah nak berhimpun sebab sempit pada tempat yang satu. Dan wajah yang kedua sebab menyelangi sungai. Ada juga pendapat mengatakan sebab dibuat tu dua sungai, ada sungai memisahkan, jadi macam dua kampung. Wajah ketiga sebab berbilang dusun. Ya, situ ada banyak dusun. Kalau kita taman-taman kan. Dan wajah yang keempat lebih daripada satu. Tiada harus sekali-kali sebab ya masalah ini ijtihad. Yang keempat bahawasanya lebih daripada satu. Tidak harus sekali-kali sebab masalah ini ijtihadun. Ya, bukan masalah qat'i tapi masalah ijtihad. Kemudian bermula orang yang mujtahid jadi dapat mengingkar ijtihad orang mujtahid yang lain. Orang yang ijtihad tidak boleh ijtihad. Maka kaedah kita apa? Al-mujtahid la yuqallidu mujtahidan akhar. Al-mujtahid, orang yang berijtihad, dia tidak boleh ikut mujtahidan akhar, akan ijtihad orang yang lain. Masing-masing ada autoriti dia untuk berijtihad. Itu benda-benda yang ijtihad. Kalau benda qat'i tidak ada ijtihad. Berdasar pada hadis la tuqallidu fi dinikum. Jangan kamu bertaklid pada agama kamu. Jadi hadis ini ulama takwilkan ada dua masalah. Pertama, pada masalah usuluddin kita tak boleh taklid, kena ada nas, kita ada hujah, kena ada dalil. Satu lagi pada masalah mujtahid. Apabila ijtihad, masing-masing tak boleh nak ijtihad ikut orang lain. Mujtahid tak boleh ikut mujtahid, sebab masing-masing ada kaedah dia. Mujtahid la yuqallidu mujtahidan akhar. Mujtahid dia tak boleh ikut mujtahid yang lain. Habis. Seumpama juga masalah faraq. Ijtihad masalah faraq juga dia tak boleh ikut. Dua bekas air, dua beledi dia.
satu beldi ini dah dimasukin najis. Dua-dua kita yakin salah satu beldi ni ada kena najis, tak boleh pakai air ni. Maka yang ni pun ijtihad. Dia kata ada yakin yang sebelah kanan ni bersih, kiri kotor. Yang ni pula ijtihad dengan dalil-dalil dia, kata yang kiri ni bersih, yang kanan tu kotor. Jadi bila semayang dua-dua ni tak boleh ikut-ikut. Tak boleh ikut-ikut sebab dia ijtihad dia tak bersamaan. Pada ijtihad dia bahawa yang dipakai oleh sahabat tu najis, yang sahabat pula kata yang kita pakai tu najis. Jadi dalam masalah ini semayang dua-dua sah, tetapi ijtihad masing-masing tak ikut. Itu maksud kata la tuqallidu fi dinikum, lalu taklid. Bermula orang yang mujtahid tiada dapat mengingkar ijtihad orang mujtahid, sebab benda tu bukan qat'i, benda ijtihadi, ya, yang lain. Dan kata kial tiada kuasa ia mengingkarkan. Maka kerana inilah tiada harus ia berbilang Jumaat sekali-kali. Maksudnya tidak dibenarkan dalam satu qaryah dibuat 2 Jumaat, kecuali ada hajat saja. Hajat dia sebab tak muat. Tu. Dan kata setengah inilah yang sahih pada mazhab. Apa makna mazhab ni? Ni mazhab sini bukan mazhab yang kita faham Hanafi, Maliki, Syafi'i. Mazhab ini mana tariqur rajih. Mazhab mana tariqur rajih min hikayati turuqil khilaf. Jalan yang kuat dalam memilih akan khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu ada banyak, ya. Maka dia yang dipilih dipanggil al-mazhab. Mazhab mana tariqur rajih min hikayati turuqil khilaf. Jalan yang kuat dalam menghikayatkan khilaf-khilaf, maka yang diambil itu dipanggil al-mazhab. Itu maksud yang mazhab. Dan pada dalil, ya, kerana bahawasanya tiada diambil daripada zaman sahabi, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in tak ada. Mengharuskan demikian itu maknanya apa? Berbilang Jumaat dalam satu kampung. Habis. Kecuali sesak, darurah. Ya Allah. Dan muafakatlah pula ini dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kata dan berkata, ia tiada aku ketahui satu negeri daripada negeri Allah Ta'ala ni didirikan pada 2 Jumaat, tak ada. Tapi adalah kaul yang mengharuskan berbilang sebab sesak. Sebab sesak mana tak boleh nak penuh. Tempat masjid tu muat 1,500, makmum dah pergi 2,000. 2,000 lebih masalahnya, mana tak boleh muat. Minta muat kena buat lain. Itulah yang dimuktamadkan oleh beberapa ulama yang mutaakhirin. Kes dia sebab tak muat, sempit. Seperti yang disebutkan dalam Minhaj. Minhaj mana Minhajul Talibin, bukan Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu kitab tasawuf, itu karangan akhir Imam Ghazali. Ini Minhajul Talibin, kitab fiqh karangan Al-Imam An-Nawawi, dan disyarahkan oleh banyak kitab. Disyarahkan oleh Ibn Hajar, nama dia Tuhfah. Disyarahkan Syekh Ramli, nama dia Nihayah. Oleh Khatib Syarbini, nama dia Mughni. Mughni Muhtaj. Semua kitab besar-besar ni. Dan mengikut akan dia Syekhul Islam. Siapa Syekhul Islam? Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari diikhtisarkan Minhaj, mana diringkaskan Minhaj jadi Manhaj. Kemudian Manhaj diringkas, disyarah balik. Yang diringkas disyarah balik jadi Fathul Wahhab. Tak, kalau pondok Fathul Wahhab boleh baca tu okey. Ya, kita tu payah 4 kulit ringan. Besar gitu. Dan Syekh Ibn Hajar, dan Syekh Ramli, dan Syekh Khatib Syarbini, dan orang yang kemudian daripada mereka itu, ya, jadi musyahid fatwa ni, musyahid apa, tardih. Jadi kalam Imam Syafi'i dipatwakan Syekh Ibn Hajar, dipatwakan oleh Syekhul Islam, apa nama tu, oleh Imam Nawawi, fatwa. Kemudian dia tarjih balik, tarjih fatwa. Sebab dalam mazhab Syafi'i paling besar, paling luas ilmu fiqh mazhab Syafi'i. Dia mujtahid ada 3 lapis tu. Mutlak yang atas sekali tu. Kemudian ada tarjih, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid tarjih, ya. Dan syarat yang keempat, bahawa dikerjakan sembahyang Jumaat dengan berjamaah. Maka tidak sah Jumaat dengan tiada berjamaah, seperti dikerjakan dia oleh tiap-tiap mereka masing-masing seorang di pergi Jumaat.
Habis korang seorang-seorang dengan tiada berikut, tidak ikut mengikut. Jikalau ada 40 orang sekalipun, dalam masjid ada 40 orang, cukup angka pada kaul muktamad. Tapi tak jemaah ada seorang balik, seorang balik. Ya, ada juga berlaku macam ni, tapi semayang hajat lah. Macam tempat-tempat negeri lain macam Kedah, apa nama ni, Terengganu pada dia, kalau semayang Jumaat setengah dia semayang sendiri. Dia pernah tu masjid tu kata kita semayang hajat mana aja, ceritalah hajat-hajat. Lepas semayang Jumaat, insya-Allah kita bakal semayang hajat. Kita duduk tunggu mana orang ramai, seorang keluar seorang, boleh semayang seorang. Dia semayang seorang waktu keluar, dia semayang seorang keluar, macam tu pula kata tak ada nas kata berjemaah semayang hajat pula lah. Kau tunggu kita buat jemaah semayang hajat sebab kita apa, kiasan alal istisqa. Ya, kita semayang hajat, kita kias atas semayang istisqa. Istisqa mana talabus suqyah, meminta turun hujan. Jadi semayang turun hujan, nas mana Nabi buat saya jemaah, maka semayang minta hujan ada tadammun, ada mengandungi makna hajat. Hajat apa? Minta turun hujan. Maka bila semayang hajat, kias atas istisqa, maka kita buat semayang jemaah. Ya, kalau tanya mana nas, kias ala istisqa. Kita kias atas semayang istisqa. Sebab istisqa tu mana ada ba'da hajat. Apa hajat? Minta Tuhan turunkan hujan. Ya, talabus suqya. Maka tiada sah Jumaat kalau tak semayang Jumaat, cuma seorang. Ya, siapa yang buat antara ni? Ya, Ibnu Hazmin. Dia semayang Jumaat seorang ni. Sebab dia pakai hadis ni. Dia pakai ayat. Ayat apa kan? Wa taraku ka qaimah. Surah Jumaat kan? Wa taraku, meninggalkan mereka akan dikau ya Muhammad qaiman. Qaiman apa? Seorang. Kalau jamak qaimin. Ya, bila qaiman seorang. Sebab ketiga asal Islam, dari awal Islam, semayang Jumaat, khutbah dia adalah kemudian macam semayang raya tu. Dia tengah khutbah, barang dagangan sampai, sahabat pun mana pun pergi. Bila pergi maknanya tinggal seorang. Jadi maknanya Ibn Hazm kata seorang tinggal tu. Kalau qaimin ramai. Sebab tu di situ angka Jumaat tidak ada yang dipanggil ijma'. Ada kata semayang Jumaat angka 40, ada 13, ada 21, ada yang ramai macam. Sebab angka tu tidak qat'i. Habis. Jika ada 40 orang sekalipun, kerana bahawasanya adalah Rasulullah SAW dan segala khulafa ar-rasyidin, kemudiannya tiada dinakal, mana tidak dibuat hukum, tak diambil hukum, tak dipindah daripada mereka itu pada semayang seorang-seorang, tak ada. Dan tiada daripada yang lain daripada mereka itu bahawasanya mereka itu mengerjakan masing-masing tak semayang, melainkan semayang Jumaat berjamaah. Mana syarat sah Jumaat ialah jamaah. Kalau semayang seorang tak sah. Dan disebut pada fatwa Qadir Hussein bahawasanya tiada jadi dengan dia. Tuan seorang tadi Jumaat, kalau semayang seorang tak ada Jumaat. Ya, tiada jadi dengan dia Jumaat. Takbir orang yang tiada dibilangkan dengan mereka itu Jumaat. Dahulu daripada takbir 40 orang yang wajib yang dibilangkan 40. Dalam fatwa Qadir Hussein, maknanya kalau orang yang bukan dia ahli Jumaat, dia wajib Jumaat, tapi dia bukan ahli Jumaat, maka dia kata naklah selesaikan orang yang ahli Jumaat dulu. Mana dia takbir lewat sikit. Bermakna orang mustautin, dia panggil dia sebagai ahli Jumaat. Ya, orang bermukim, dia tidak dikira ahli Jumaat. Ya, bermukim bagi kongkong 4 hari. Sebab tu kita bila musafir, ya, musafir, kalau kita niat aja nak duduk situ 4 hari kata, maka tak boleh jamaah lagi dah. Ya, sebab dia kata kalau kita budak macam pekerja atau budak sekolah atau pelajar, dia masa perjalanan tu musafir, boleh lah jamaah kasar. Ada pula ustaz kata tak boleh, awak nak pergi tempat yang awak memang nak duduk, kan. Masa musafir tu boleh lah, tapi dah sampai tempat tu tak boleh. Sebab kita dah sampai tempat tu memang kita bukan nak duduk, bukan sebulan, 2 bulan, bertahun kadang. Bermakna kita dah jadi orang mukim. Bila iqamah mukimnya, dia tak boleh lagi jamak dan
kasar. Berlainan kalau kita ziarah, bapak dia ziarah. Bapak dia nak ziarah kat pondok dia atau tempat pengajian anak dia tadi, sekolah ke mana, berapa hari nak pergi? 2 hari. 2 hari maknanya dia tak lagi mustautin, ya, dia tidak lagi mukim, bermakna dia boleh jamak lagi, ya, boleh jamak kasar. Dia 4 hari tu, 4 hari saja. Kalau lebih pada 4 hari, kalau dia niat nak masuk lebih 4 hari tempat tu, maka dia tak boleh sampai tu, tak boleh jamak kasar lah, ya. 4 hari ni 4 hari mana? 4 hari tolak hari masuk, hari keluar. Hari masuk tak kira, hari keluar tak kira. 4 hari betul situ. Boleh. Kalau lebih tak boleh. Lebih dia kira sebagai mukim. Mukim makna dia tak boleh jamak kasar, ya. Dia bagi Jumaat mukim wajib, ya, sebab dia dengar suara azan, tapi dia bukan ahli Jumaat. Yang ahli Jumaat ialah mustautin, anak watan tu. Lepas tu jangan keliru. Boleh tengok ramai orang, semua mustautin ke mukim banyak. Ini pelajar, ini pekerja, kan. Dia tak ada niat nak duduk situ terus, ya, habis kerja dia baliklah tempat dia besok. Jadi ketika itu dia panggil dia bermukim sahaja. Maka dia dikira Jumaat? Tidak. Dia wajib tapi dia tak kira hari Jumaat. Maka kalau ikut dalam fatwa Qadhi Husain, dia mengatakan kita ni kena selesaikan orang yang bukan mukim, bukan mustautin, bukan anak watan, dia duduk kampung tu, dia kena pastikan dia takbirnya orang lain yang ahli dah takbir dulu. Yang anak watan dah takbir, tengok ramai takbir, dia yakin gitu takbir. Itu pendapat dia. Sebab kalau tidak Jumaat tak takbir, dia nak masuk mana? Itu hujah dia lah. Sebab dia kata apa? Bahawasanya tiada jadi dengan dia Jumaat takbir orang yang tiada dibilangkan nama kita Jumaat dahulu daripada takbir 40 orang yang wajib, yang dibilangkan 40. Tetapi dimuktamadkan oleh Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli dan Syekh Khatib Syarbini, tiada disyaratkan berjamaah melainkan pada rakaat yang pertama jua, ya. Ini benar-benar khilaf begini. Dia tak syarat tu. Maka jemaah pun syarat dia apa? Jemaah rakaat pertama saja, tiada rakaat yang kedua, ya. Bagaimana kalau seorang sembahyang Jumaat 1 rakaat, kemudian dia mufarakah, dia pun sembahyang sini, dia balik. Sembahyang dia boleh panggil tu mu'allaq panggil. Sembahyang dia tergantung, ya, tergantung. Bagaimana kalau orang sembahyangkan dah habis 40 orang tu tamam, okey, baru sembahyang dia dikisah. Kalau misalnya ngam-ngam je, hari Jumaat tu 40 orang, kat masjid tu 40 orang dengan imam 40. Tiba-tiba seorang tadi dia sembahyang masuk rakaat kedua, perut dia tak sedap, mulas tu. Dia pun mufarakah, dia pun sembahyang habiskan, dia pun salam, dia balik. Jadi yang tinggal 39. Ini mu'allaq, dia tergantung. Kalau ada seorang yang batal dengan masjid gang, sembahyang ni kat rumah tu batal, ya. Tu orang buat teka-teki, orang di masjid terkentut, orang di rumah batal sembahyang. Orang di masjid terkentut, orang kat rumah batal sembahyang. Sebab di masjid tinggal 39 ni. Kalau ramai tak apa, kalau dia 50, 60 tak ada hal. Berapa banyak terkentut tak batal. Dan ni dengan 40 je. Tiba-tiba 40 daripada awal sampai takbir sampai salam, isi 40. Kalau cacat seorang dia habis tu. Jadi sembahyang dia 39, dia balik tinggal 39. Mana sembahyang dia tergantung gitu. Kalau tamam semua sampai salam, okey. Kalau ada batal, sembahyang dia terkait pembatalan itu. Maka harus dikerjakan rakaat yang kedua masing-masing seorang diri. Boleh? Dia sembahyang 1 rakaat kan 40 orang. Okey. Yang kedua kan seorang 4 rakaat dia sembahyang seorang. Seorang balik. Imam salam tinggal 20 orang ni. Boleh tak apa tu. Sebab dia dapat serakaat. Bersalahan dengan bilangan 40. Bilangan 40 disyaratkan kekalnya dari permulaan hingga salam. Sebab tu jangan ada batal ni. Kalau dia ngam-ngam 40, jangan ada batal seorang. Habis. Mana hingga selesai sekalian mereka itu. Hingga jikalau berhadas, tengok ni. Jikalau berhadas seorang daripada mereka itu yang 40, dia ngam-ngam 40 tu, ya, dia berhadas dahulu daripada salam. Jadi kalau sudah salam yang lain sekalipun, batal Jumaat sekaliannya. Sekalian tu batal. Hingga yang sudah salam pun batal juga. Sebab disyaratkan 40 sampai salam. Ini habis. Dan lagi syarat berjemaah pada rakaat yang pertama.
dengan sempurna, misal seperti mendapat mereka membaca Fatihah, rokok dan berkekalan serta hingga angkat kepala dari sujud yang kedua. Bila angkat kepala sujud kedua, mana satu rakaat dah dapat. Itu maksud ini. Sama ada dapatnya serta imam, ya, zaman berdiri. Wah, zaman berdiri. Awal zaman masa. Maknanya dia dapat imam tadi zaman berdiri, mana masa imam tu berdiri, qiyam imamnya, ya, lulus membaca Fatihah atau tiada, tak kira tu. Dan dia dapat membaca Fatihah pada hal imamnya dalam rokok, dipanjangkan rokoknya. Jadi baca Fatihah tu imam tu tahu dah ini tak cukup kan, kalau dia angkat takbir pegang, dia pun tunggu dalam rokok. Okey, dapat rakaat tu hingga selesai mereka membaca Fatihah mengikutnya, maka dapatlah serta tumaninah, memadalah, yang ini sah Jumaat, ya. Syarat dia dapat satu rakaat. Syahadan, disyaratkan bilangan jamaah yang mengerjakan Jumaat itu 40 dengan imam. Inilah kaul jadid, fatwa baru Imam Syafi'i di Mesir, dia panggil kaul jadid. Dan kata kaul qadim 40 lain daripada imam. Ini khilaf. Kaul qadim mana fatwa Imam Syafi'i di Baghdad, ya, itu kaul pendapat lama. Maka ada 13 masalah yang diambil pendapat lama dipakai, ya. Di antara dia apa? Waktu maghrib. Waktu maghrib pendapat kaul qadim di Baghdad sebagaimana kita pakai sekarang. Syapak merah tu ada lagi, ya. Bila masuk mentari syapak merah, dia kan mega merah tu ada lagi, tu mana ada maghrib. Tu pun tak lama tu, bukan 15-20 minit ni. Lepas tu dia gelap je habis masuk isyak. Kita semayang isyak sebenarnya dah lama tu. Satu kuliah ni kan, di mana masuk dah isyak tu, dia tak lama tu, mega merah tu. Kalau dia masuk je, hilang je, masuklah isyak, ya. Sebab kata isyak lagi 4 minit, 5 minit dah masuk dah tu. Ya, sebab apa? Tak lama tu mega merah tu. Kalau kita duduk tempat yang nampak awan tak tenggelam, kejap je. Kadang-kadang kalau kita kuliah tak habis lagi, dah gelap. Bila gelap maknanya dah masuk isyak, mega tak ada lagi. Tapi lebih kurang tu lah, dan 20-15 minit. Ada pun pendapat jadid di Mesir lagi pendek kan, 7 rakaat je. Masuk maghrib, semayang qabliyah, semayang maghrib 3 rakaat, semayang ba'diyah, habis. Sebab maghrib waktu sangat singkat, kena jaga betul. Jangan sibuk mandikan anak kau maghrib, anak pula kembau tu. Tangkap seorang beliau je kembau. Kan tangkap lagi layar habis dalam maghrib habis awal. Ya, kena standby betul-betul. Maka tiada sah Jumaat dengan kurang daripada 40. Ya, maka disyaratkan kekal bilangan 40 itu hingga salam. Hingga jika berhadas seorang daripada 40 dahulu dia salam, dan jikalau sudah salam yang lain, dia seorang tinggal ni, kan, dia sembahyang Jumaat, imam dah salam, kan, 38 dah salam, dia tinggal seorang. Berapa lambat? At-tahiyyat rubah wahwas. Orang duk tunggu, tak selesai lagi. Assalamualaikum. Lala pun batal sembahyang, habis semua kena ulang balik. Ya, orang duk tunggu, ni suspend. Wah, ni penalty tu. Dalam minit dia pula kata, Allah nak batal sembahyang syiah, baik. Batal Jumaat, kena ulang balik. Jika sudah salam yang lain, tinggal dia seorang ni, yakni yang ke-39. Kalau dia batal, tanpa salam dia batal, jawab batal Jumaat ke-40. Sebab diikatkan 40 sampai salam. Itu Jumaat punya cerita, dia tak sama sembahyang lain. Tetapi tiada mengapa jikalau nyata setengah mereka itu berhadas, kemudiannya daripada salam mereka itu salah sembahyang imam, ya. Tapi kalau nyata dia kata setengah daripada mereka itu berhadas, tapi kemudian daripada salam mereka itu, ya, dah salam baru dia berhadas, tak apalah, sahlah sembahyang imamnya dan orang yang bersuci daripada mereka itu, ya. Itu imam pun tergantung ni kan,
Terima dah salam, tapi dia cukup 40. Tunggu dia dulu. Kalau dia batal dengan imam-imam, dia batal. Kerana bahawa tiada nyata melainkan kemudian daripada salam. Maka dapatnya rupa bilang-bilangan hingga pada salam. Maka tiada memberi bekas, maknanya nyata hadasnya yang mengangkatkan baginya bersalahan yang dahulu. Kerana kalau seorang daripada mereka itu dahulu daripada salam sekalian, membatalkan rupa masing-masing 40 dahulu daripada salam mereka itu. Kalau dia batal, yang lain tu dah habis sembahyang tu tak apalah. Dia dah balik rumah, dia batal. Tapi dia tergantung. Kalau 40 kan clear, tak ada masalah, okey lah. Habis. Dan satu lagi, dan jangan ada pula yang 40 itu orang yang iya, orang ummi. Orang ummi baca, yang iya tu ummi, silap. Dan jangan ada yang 40 itu orang yang ummi. Apa makna ummi? Orang yang mencacatkan bacaan. Maka jika ada seorang yang mereka kata ummi, tiada jadi Jumaat. Sama tu. Macam sami je. Sama ada ummi itu taksirun, cuai pada belajar. Mak orang belajar, dia baca Fatihah tak betul, tahiyat tak betul baca. Tak nak belajar, satu masalah. Atau tiada taksir, mana dia belajar dah tapi tak boleh sebut pun tak boleh juga. Tuan guru saya di Mekah kan, dia mengajar orang Arabi, orang Arab orang darat. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu je. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tak boleh buat, bukan boleh main kan, tak boleh sebut. Tu umi, dia dah baca, dah belajar 3 guru pun iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu baca. Kerana umi yang taksir itu tiada sah semayangnya, maka itu tiada masuk di dalam bilangan 40. Adapun umi yang tiada taksir, dia umi memang tak boleh sebut, tapi dia dah belajar, memang dimaafkan. Untuk semayang dia sah. Maka kerana bahasa jamaah yang disyaratkan di sini, bagi sah jemaat menjadikan ia antara mereka itu bertambat seperti pertambatan antara semayang imam dengan makmum. 40 ni dia kena clear semua, bukan ummi. Mana orang yang dipanggil qari, yang sempurna. Jadi mana ada pertambatan, tak boleh cacat. Sama ada cacat tu memang sengaja tersalah dia, atau cacat memang tak boleh buat, tak boleh, dia tak zikir. Maka jadilah pertambatan seperti mengikut orang qari akan orang ummi. Seolah-olah orang qari ikut orang ummi, tak boleh. Ummi sama ummi pun kalau lain dia punya huruf tak boleh ikut ni. Dia ni tak boleh sebut makhraj awanan. Ha. Yang tak boleh masuk makhraj ha je boleh kan. Wak Jawa kan. Alhamdulillah, alhamdulillah kan. Alhamdulillah wa alhamdulillah kabari wa dia kan. Waras. Kita alhamdulillah, alhamdulillah buah hijau tak keluar. 10 guru dia belajar alhamdulillah qab, alhamdulillah. Baik, dia sama-sama dia boleh ikut puak-puak alhamdulillah. Dia boleh ikut dia. Tapi kalau yang ni puak ni tak boleh sebut sad. Ihdinas sirah, ihdinas sirah. Sirah, sad itu kau dengan sin. Jadi tak boleh kan. Tapi tak boleh jas. Dia belajar dah banyak guru, tak boleh. Maka dimaafkan. Dia sama dia dengan alqam tak boleh ikut. Alqam nak ikut, as-sirah tak boleh. Kalau dia sama dia boleh. Tapi ahli Jumaat lagi ketat, dia tak boleh dikira sebagai ahli Jumaat. Sebab Jumaat dia irtibat, bertambatan bainal qari wal ummi la yasih, tak sah. Jadi dia boleh semayang, tapi dia iri Jumaat tak boleh. Dia kena pastikan dulu. Maka itulah tiada sah seperti barang yang dinakal oleh Azra'i dalam Fatwa Al-Baghawi, dan mengikut akan dia Syekh Ibn Hajar. Tetapi yang muktamad Syekh Ramli pula dan Ziyadi lainnya tempat demikian itu ummi yang taksir pada belajar. Jadi kalau tiada taksir belajar, maka sah Jumaat. Di sini ada khilaf masalah ummi yang tiada taksir, mana apa tidak cuai, dia belajar tapi tak boleh, atau ada khilaf. Kalau mengikut pendapat Syekh Ramli boleh. Tapi syarat apabila ada imam dia qari, kalau imam dia bukan qari, imam dia qari pub, itu tak boleh. Baca pun tak betul, macam-macam, panjang pendek, berdengung tak berdengung, dia pakai gembat dia.
Ya, tak boleh tu. Sebab masalah ni kena belajar. Masalah qiraah bacaan sembahyang jangan temerang ni. Dia tak belajar, dia ikut-ikut. Wah, saya dah boleh, dia kena cari guru. Ya, sebab bila bacaan dia kena musyafahah. Ya, musyafahah dia kena ambil guru, jangan buat degil kepala kita. Dia tak belajar degil, kena belajar. Ya, sebab tuan guru saya masa dia pondok kan, orang budak-budak baru tu datang menghafal kitab nahwu, kitab apa, ya, dia suruh hafal, suruh bacakan bacaan sembahyang dulu pandai. Baca Fatihah, baca tahiyat semua, dia selesaikan. Itu yang fardu ain. Tok guru dengar dia baca, betul kan? Kemudian barulah menghafal matan-matan lain. Ya, tu ni fardu ain. Nak tahun-tahun sembahyang, Fatihah pun sangkut, tahiyat pun sangkut. Jangan batu rukun sembahyang tu kena jaga. Habis tu. Kemudian masalah tu wallahu alam.